Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close, so close. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Insyaallah saya bernama Muhammad Haziq bin Hisham, pelajar daripada Diploma Pendidikan Islam dari IPG Kampus Al-Muhaz. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Kod Etika Keguruan dan Hak Asasi Manusia, iaitu isu guru buli murid dalam pendidikan masa kini. Sebelum itu saya memilih tajuk ini kerana profesyen keguruan ini bukan sekadar satu pekerjaan, tetapi satu amanah yang besar, iaitu guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga membina peribadi, emosi dan juga sasiah murid. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kita sering mendengar berita tentang salah laku guru terhadap murid, termasuklah kes buli dan penderaan yang tular di media sosial. Isu ini bukan sahaja menjejaskan imej profesyen guru itu sendiri, tetapi juga melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi kanak-kanak, terutamanya hak untuk rasa selamat dan dihormati. Jadi saya percaya bahawa melalui pembentangan ini kita akan dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana tindakan guru memberi impak yang besar kepada kesejahteraan murid dan kredibiliti profesyen keguruan itu sendiri. Baik, sekarang kita akan lihat kepada objektif pembelajaran. Yang pertamanya adalah memahami konsep Kod Etika Keguruan Malaysia secara menyeluruh, termasuk prinsip, tujuan dan implikasi penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepentingan hak asasi manusia dalam pendidikan, bukan sahaja sebagai dasar global, tetapi sebagai amalan harian ataupun rutin yang akan kita lakukan dalam bilik darjah. Kemudian objektif yang ketiga, menganalisis isu semasa berkaitan salah laku guru yang telah dilaporkan oleh media dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini. Dan yang terakhir, objektif pembentangan saya hari ini adalah menghubung kaitkan isu tersebut dengan prinsip etika dan hak asasi manusia serta mencadangkan langkah-langkah proaktif untuk penambahbaikan. Saya berharap mudah-mudahan melalui pembentangan ini kita semua akan menjadi lebih peka dan bertanggungjawab dalam menjaga hak asasi dan kebajikan murid, bukan sahaja kerana tuntutan etika, tetapi kerana tuntutan kemanusiaan. Menjadikan murid itu dididik dan terdidik, elok rupa pekertinya, sopan bicaranya, baik akhlaknya dan beradab, serta menjadilah sasiah terhadap kemenjadian murid itu sendiri. Baik, sekarang kita akan lihat kepada pengenalan. Apakah itu Kod Etika Keguruan? Pengenalan Kod Etika Keguruan dan Hak Asasi Manusia adalah dua aspek penting yang saling berkait dalam dunia pendidikan moden ataupun pembelajaran secara kontemporari. Kod etika ini bertindak sebagai panduan tingkah laku profesional, manakala hak asasi bertindak sebagai suatu prinsip asas yang perlu dihormati tanpa syarat. Seorang guru yang profesional tidak akan bertindak secara melulu, tanpa berfikir ataupun bertindak mengikut emosi. Sebaliknya, sentiasa mempertimbangkan kesan jangka panjang, jangka pendek terhadap perkembangan murid itu sendiri. Jadi nak tak nak kita perlu muhasabah diri, adakah kita ni mendidik dengan kasih sayang atau kita hanya mahu murid patuh dan takut kepada kita. Dalam era pendidikan abad ke-21, kita bukan lagi berfungsi sebagai tukang ajar, tetapi sebagai PDPC, pemudah cara, facilitator dan pembimbing yang menyokong perkembangan holistik murid. Guru harus menjadi sumber inspirasi dan tempat perlindungan emosi, bukan punca ketakutan ataupun trauma semata. Alright? Sekarang kita akan lihat apakah dia Kod Etika Keguruan Malaysia. Kalau rujukan yang pertama ada rujukan dokumen rasmi KPM dan yang kedua adalah prinsip utama. Kod Etika Keguruan Malaysia, Kod Etika Keguruan Malaysia yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah asas kepada kelakuan dan amalan profesional guru. Ia merangkumi tanggungjawab guru terhadap pelbagai pihak. Yang pertamanya, tanggungjawab terhadap murid, termasuklah memastikan keselamatan fizikal dan mental mereka,
memberi layanan yang adil tanpa memilih kasih, dan tidak menjatuhkan maruah murid ataupun membuka aib murid. Kemudian yang kedua, hubungan baik dengan ibu bapa. Hubungan baik dengan ibu bapa termasuklah rakan sejawat dan masyarakat, kerana guru adalah wakil nilai ataupun image role model bagi institusi pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah profesionalisme, menjaga credibility profession, sentiasa menunjukkan akhlak mulia, integriti dan sifat sabar dalam diri dalam semua keadaan. Dalam erti kata lain, menjadi contoh ataupun role model kepada murid itu sendiri. Contoh pelanggaran etika yang serius berlaku ialah guru memarahi murid miskin yang tidak membawa buku ataupun alat tulis. Sepatutnya guru menyelidik latar belakang murid dan memberikan bantuan, bukannya menjatuhkan maruah murid di hadapan rakan sekelas. Sekarang kita akan lihat apakah dia hak asasi manusia dalam pendidikan. Hak asasi manusia dalam pendidikan, hak asasi manusia adalah suatu hak yang tidak boleh dirampas daripada sesiapa pun, termasuklah kanak-kanak di sekolah. Dalam konteks pendidikan, antara hak yang penting ada 3 yang saya highlightkan dalam slide ini. Yang pertama adalah hak pelajar untuk rasa secara selamat, dihormati dan dilayan secara adil. Ini menunjukkan rasa selamat itu wujud baik dari segi fizikal ataupun emosi. Kemudian yang kedua, hak untuk dilayan secara adil tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga adalah hak untuk dihormati, didengari dan diperlakukan dengan sewajarnya pada status sebagai seorang murid. Konvensyen hak kanak-kanak CRC ataupun oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diratifikasikan oleh Malaysia menegaskan bahawa kanak-kanak itu sendiri berhak untuk bebas dari semua bentuk penderaan. Selain itu, dalam perlembagaan persekutuan, kalau boleh rujuk pada artikel 5 menjaminkan hak kebebasan diri, dan artikel 8 menekankan persamaan di sisi undang-undang. Sebagai seorang guru, kita bukan sahaja tertakluk kepada peraturan sekolah semata, tetapi juga tertakluk ataupun mengikuti apakah dia prinsip kemanusiaan sejagat. Baik, sekarang kita akan lihat apakah dia isu semasa bagi kes guru buli murid. Kes guru buli murid ni pada tahun 2022 ada satu kes tular melibatkan seorang guru wanita di negeri Johor yang memarahi dan memaparkan seorang murid oleh seorang murid pendidikan khas kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Video kejadian itu dirakam oleh rakan sekelas dan tersebar di sosial media. Kejadian ini bukan sahaja mengejutkan masyarakat ataupun orang lihat itu sendiri, tetapi juga menimbulkan kebimbangan. Pertanyaan, adakah guru ini mendera pelajar, tidak mempunyai rasa empati, dan bagaimanakah guru itu mengawal emosi, guru itu mengawal emosi pada murid yang ada masalah sedemikian. Apa yang berlaku? Ibu murid tersebut dia membuat laporan kepada pihak polis dan tindakan tatar ketip telah pun diambil kepada guru tersebut. Kes ini membuka mata masyarakat tentang betapa pentingnya latihan profesionalisme guru yang menyeluruh. Guru bukan sahaja perlu menguasai ilmu pedagogi, tetapi juga kemahiran sosial dan emosi. Dan sekarang kita akan lihat apakah dia contoh cara guru membuli murid yang lebih kurang yang biasa kita lihat ataupun yang biasa kita dengar pada 5 tahun kebelakangan ini kebiasaannya. Okey. Antara isu contoh guru buli murid, yang pertama melalui fizikal, menampar murid, mencubit murid, menarik rambut pelajar dan membaling barang kepada murid, ataupun verbal, menggunakan perkataan memaki murid, mengejek, memanggil murid dengan nama yang menghina seperti lembab ataupun perkataan bodoh, mendedahkan aib murid, menceritakan masalah keluarga atau latar belakang ekonomi murid itu sendiri kepada rakan sekelas. Bagi tahu murid ni keluarga dia susah, ni murid ni dia ayah dia sekian, bukan status anak yang sah misal katalah, ataupun diskriminasi, hanya memberikan perhatian kepada murid yang pandai dan mengabaikan murid lemah atau daripada keluarga miskin.
pengabaian emosi, tidak memberi perhatian, tak peduli luahan murid, tak ambil tindakan bila murid dibuli. Dan ini menunjukkan tanda stres. Murid akan boleh jadi stres, tekanan ataupun kemurungan. Setiap satu tindakan ini mempunyai kesan yang langsung dan tidak langsung terhadap psikologi murid, yang membentuk persepsi mereka terhadap sekolah, guru dan juga diri sendiri. Dalam erti kata lain, isu guru membuli murid ini memang akan menunjukkan satu suasana yang tak baik, unhealthy situation. Dalam erti kata lain, mengcreate satu persekitaran yang bervibekan negatif, dan akhirnya akan lahirlah generasi ataupun kualiti murid itu akan jatuh disebabkan dia belajar di dalam suasana yang tidak baik. Okey, nauzubillah min zalik. Baik, sekarang kita akan lihat sikit apakah dia laporan isu yang biasa kita dengar ataupun yang pernah dipaparkan oleh media. Yang ini saya ambil daripada pelbagai laman web. Saya akan tunjuk pada akhir nanti. Okey, laporan kes buli oleh guru kini, saya akan berkongsi beberapa kes sebenar yang dilaporkan oleh media tempatan dan mendapat perhatian umum. Antara kes yang paling mencuri perhatian ialah kes guru menggigit murid di Butterworth pada tahun 2023. Seorang guru lelaki didakwa sering menggigit murid lelaki berusia 6 tahun di sebuah sekolah rendah. Mangsa sampaikan murid itu mengalami trauma dan takut nak pergi ke sekolah. Perkara ini dibongkar oleh ibu bapa yang menyedari kesan gigitan pada tubuh anak mereka. Kemudian ada satu kes lagi yang boleh saya highlightkan di sini, kes Ahmad Ikhwan pada tahun 2024, tahun lepas. Kes buli lama yang berlaku di negeri Terengganu mendapat keadilan apabila Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang mengarahkan pampasan lebih 600,000 kepada mangsa buli oleh guru yang mengalami kerosakan kekal pada telinga. Dan kajian kementerian pada tahun 2023, kajian terkini menunjukkan bahawa mangsa buli oleh guru memberi kesan kepada motivasi dan pencapaian murid. Maksudnya murid boleh jatuh dari segi kualitinya kerana dibuli oleh guru. Murid yang dibuli oleh guru menunjukkan dia akan menjadikan prestasi murid itu rendah dan boleh menyebabkan kemurungan, depression ataupun stres dan sebagainya. Kes-kes ini, daripada kes-kes yang saya ambil ini membuktikan bahawa masalah ini bukan rekaan ataupun kes terpencil, tetapi satu isu sistematik yang perlu ditangani dengan serius. Baik, sekarang kita akan lihat analisis kod etika. Analisis kod etika daripada kes-kes ini, kita dapat simpulkan bahawa pelaku telah melanggar beberapa prinsip utama dalam kod etika keguruan. Yang pertamanya, kekerasan fizikal dan verbal yang dilakukan terhadap murid adalah bentuk pelanggaran yang serius secara langsung terhadap tanggungjawab guru sepatutnya melindungi dan membimbing. Yang kedua adalah hilang kawalan emosi, termasuk tindakan spontan seperti menggigit ataupun menampar murid, memukul, mencubit dan sebagainya, menunjukkan kurangnya profesionalisme dan kegagalan mematuhi kod etika pekerjaan, khususnya pada konteks keguruan lah. Sebagai seorang guru, kita harus mendidik dengan kasih sayang dan budi bicara, bukan dengan amarah dan kekerasan semata. Islam sendiri menekankan bahawa ihsan dalam setiap perbuatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan lisan. Dan ada satu lagi hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi, dzalika ad'aful iman. Apabila nampak satu kemungkaran, maka cegahkanlah ia dengan kuasa. Jika tak mampu, cegahlah dia dengan kata-kata, dan jika tak mampu, cegahkanlah dia dengan hati, dan hati itu adalah selemah-lemah iman lah.
Ini menunjukkan bila mana ada satu benda tu berlaku, nak tak nak kita perlu memandang ini sebagai satu benda yang serius. Carilah cara ruang penyelesaian yang terbaik tanpa menzalimi atau mengakibatkan sesuatu kesan yang buruk, bukan pada diri kita tetapi juga pada orang sekeliling kita, supaya semuanya dapat menjadi baik, persekitaran baik, adanya guru baik, adanya murid yang baik, suasana sekolah yang baik, dan insya-Allah akan datang adalah satu, orang kata, terbentuknya suasana persekitaran pembelajaran yang baik. Sekarang kita akan lihat pada kes guru, kita akan lihat analisis hak asasi dari sudut hak asasi manusia pula. Murid dalam kes-kes ini telah dicabuli haknya. Hak untuk selamat secara fizikal dan emosi telah pun diabaikan. Hak untuk tidak diskriminasi, hak untuk tidak didiskriminasi, terutamanya murid pendidikan khas, tidak dihormati. Memandang rendah, memandang hina, membenci murid yang kurang upaya ataupun murid miskin. Maka ini akan wujudnya satu environment, rasa diskriminasi, layanan berbeza. Sepatutnya guru itu sepatutnya menjadi seorang pelindung, tetapi guru itulah yang menjadi punca trauma kepada perkembangan pembelajaran murid itu sendiri. Hak-hak ini dijamin dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak, hak kanak-kanak dan perlembagaan negara. Dalam Islam pula, hak kanak-kanak sangat dititik beratkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri melarang keras sebarang bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Kalaulah mendalami sirah ataupun gaya hidup Rasulullah SAW, kita boleh lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu melayani budak ataupun mereka yang lebih muda dengan layanan yang sangat baik. Ada mana ketika Nabi Muhammad menasihati mereka, ada mana ketika Nabi Muhammad bergurau senda dengan mereka, dan jarang kita dengar ada apa orang kata Nabi Muhammad menggunakan kekerasan, melainkan pada orang dewasa ataupun pada ketika perang dan sebagainya lah. Tapi pada murid yang sedang tempoh belajar, Nabi Muhammad akan gunakan nilai kasih sayang. Baginda akan tunjukkan bagaimana rasa kasih sayang terhadap daripada orang yang lebih berumur kepada mereka yang lebih muda. Baik, sekarang kita akan lihat apakah implikasi kepada profesyen keguruan. Implikasi kepada profesyen keguruan bukan sahaja menjejaskan mangsa tetapi turut mencalarkan imej, guru itu sendiri. Mencalarkan apa orang kata imej profesyen guru itu sendiri. Jadi antaranya implikasinya hilanglah kepercayaan masyarakat kepada guru, dan juga hilanglah kepercayaan masyarakat kepada sistem pendidikan. Ibu bapa menjadi ragu-ragu untuk menghantar anak ke sekolah. Kemudian reputasi sekolah tercemar, menyebabkan tekanan kepada pentadbir dan rakan guru lain. Dan yang ketiga, murid terjejas emosi. Emosi murid jadi tak best, tak tentu, rasa tak seronok nak datang sekolah, yang membawa kepada masalah disiplin. Murid juga akan mencari jalan ponten sekolah, dan juga keciciran. Maka hasilnya murid itu tak dapatlah belajar dengan baik, keciciran dalam pelajaran. Alright, ini menunjukkan bahawa satu tindakan salah boleh memberi kesan berantai yang besar dan berpanjangan. Bermulanya daripada guru itu sendiri melakukan sesuatu yang tak baik. Dalam konteks ini kita panggil guru buli murid, misal kata, maka akan membawa kepada efek murid itu sendiri, dan murid itu sendiri akan membawa kepada efek yang lebih besar, iaitu lahirnya generasi yang unhealthy environment progress. Okay. Sekarang kita lihat pada slide yang ke-12, iaitu cadangan penambahbaikan untuk mengatasi isu ini. Di sini saya cadangkan beberapa langkah berikut. Saya cadangkan 3. Okey. Yang pertama adalah latihan perguruan emosi wajib untuk guru, termasuklah simulasi situasi stres tinggi di bilik darjah. Bagaimana guru itu mengawal emosinya, bagaimana guru itu menghadapi apabila
guru itu ada masalah peribadi di rumah tanpa membawanya masalah itu ke sekolah. Kemudian adanya modul hak asasi manusia perlu diserap dalam kursus latihan guru daripada IPG dan juga daripada universiti. Bermula daripada pelajaran untuk menjadi guru itu sendiri perlu diterapkan. Apakah dia dimaksudkan hak asasi manusia? Kenapa perlu kita menghormati murid dan sebagainya? Dan seterusnya, dasar perlindungan murid perlu diperketatkan. Termasuklah sistem pelaporan yang selamat dan sulit. Pengadu tidak boleh diketahui oleh siapa-siapa. Pengadu dijaga dia punya apa orang kata identiti, rahsianya, supaya tidak ada kes berulang ataupun lanjutan daripada itu. Jadi di sini akan membuatkan orang yang ingin report sesuatu kes ini akan jadi lebih berani dan berani untuk menyalurkan apakah masalah yang dia lihat di sekolah, di dalam bilik darjah khususnya, kepada laluan yang betul dan ada tindakan yang diambil oleh pihak atasan ataupun pihak yang berkaitan. Program-program mentor-mentee dalam kalangan guru juga boleh diguna pakai, iaitu guru akan membimbing guru baru. Guru lama yang mempunyai pengalaman, idea, tunjuk ajar yang baik perlu mengajar guru-guru baru yang mencari rentak ataupun apa orang kata jiwa guru itu yang mahu dibentuk dalam guru, supaya benda ini ada kesinambungan, ada diwarisi benda-benda yang baik, berkekalan, dan sekaligus guru mentor ini akan memantau adakah guru mentee ini yang menjadi mentee kepada guru mentor ini membuat pekerjaan guru ini, profession guru ini sebagai suatu kerja yang memang layaknya ataupun bagaimana, kan? Kalau kurang dari segi apa-apa, maka guru mentor boleh kesan dan boleh menambah baikkan, menasihati dan membimbing guru mentee yang baru itu. Okey, cadangan ini bertujuan bukan untuk menghukum. Semua yang kita nyatakan cadangan ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk membina budaya pendidikan yang lebih berakhlak dan bertanggungjawab. Sekarang kita akan lihat refleksi pribadi sebagai bakal guru. Saya merasakan tugasan ini membuka mata khususnya pada diri saya lah tentang realiti sebenar. Realiti sebenar dalam dunia pendidikan. Saya sedar bahawa nak menjadi seorang guru ni bukannya satu tugas yang mudah. Bukannya satu tugas yang mudah, bukannya satu pekerjaan yang orang kata boleh kita ambil sabun lewa, pekerjaannya lain. Sebab ia memerlukan, guru itu memerlukan pengisian ilmu yang baik, emosi yang stabil dan kefahaman yang mendalam terhadap psikologi murid. Barulah guru itu boleh menjadi guru contoh. Bukan contoh pada guru lain, tetapi juga pada contoh murid itu sendiri. Guru sebagai role model, seperti yang saya katakan sebelum ini. Jadi saya berjanji pada diri dan saya mengajak supaya guru-guru yang lain tanamkanlah rasa dalam diri supaya bertindaklah menghukum ataupun mengajar murid dengan kasih sayang dan hormat, supaya kita tidak mahu menjadi guru yang ditakuti, tetapi seorang guru yang dikenang kerana kebaikan dan hikmah dalam mendidik. Saya yakin bila kita belajar mengajar murid, mereka ini hatinya bersih, jiwanya bersih, minda mereka pun masih belum terisi dengan benda-benda yang jahat, kan? Jadi kalau guru itu dapat menerapkan nilai yang baik, maka murid tersebut akan jadi lebih baik di masa akan datang. Kan? Saya kongsikan satu ayat motivasi yang ingin saya kongsikan. Kan? Ada dua, minta maaf, saya nak kongsikan dua. Yang pertama, a great teacher is not the one who shout the loudest, but the one who listen the deepest. Kemudian yang kedua, seorang guru adalah penjaga amanah ilmu dan akhlak. Jika rosak guru, maka rosaklah masa depan negara. Ayat ini sentiasa mengingatkan saya untuk mendidik bukan dengan suara, tetapi dengan jiwa. Bukan dengan marah, tetapi dengan cinta. Bukan dengan nafsu, tetapi dengan berakal, dengan kesabaran, dengan nilai-nilai Islam, dengan contoh baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi murid-murid, tanpa membezakan murid-murid itu sendiri. Bahkan banyak kalau kita
ingat semula kisah Nabi melayani murid. Ada waktu Nabi bergurau, ada waktu Nabi tegur, kan? Maka dapatlah membentuk generasi Islam, pelapis-pelapis Islam, khususnya menjadi satu generasi yang baik, bukan saja pada masa kini tetapi pada masa akan datang. Saya nak kongsikan juga dalil Al-Quran dan hadis. Di sini saya highlightkan surah An-Nahl ayat 125. Maksud ayat tu, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka, yakni yang engkau serukan itu, dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dan dialah jua yang lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Kemudian dalil yang kedua daripada hadis sahih Bukhari, iaitu sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan ihsan. Dua dalil ini menegaskan bahawa dalam menjadi seorang pendidik, ataupun dalam kita mendidik mereka ini, khususnya murid ataupun pelajar, kita perlu gunakan cara yang baik, berhikmah, dengan penuh ihsan. Itulah asas kepada pendidikan yang membina. Ingin membentuk satu bi'ah solehah, persekitaran yang baik, gunakanlah teguran, hukuman dengan ihsan. Bukan dengan nafsu semata-mata, tetapi dengan hati nurani. Mudah-mudahan ada hasil yang baik-baik akan kita nampak jika kita menghayati apakah yang dimaksudkan oleh hadis dan dalil ini. Dan sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa isu buli oleh guru bukan isu yang kecil. Ia adalah cabaran yang perlu kita tangani secara menyeluruh. Bukan hanya melalui tindakan tata tertib, tetapi juga melalui pendidikan nilai diri itu sendiri, latihan berterusan dan pembentukan budaya sekolah yang selamat. Inilah yang dimaksudkan, apakah murid itu datang untuk menimba ilmu semata ataupun datang ke sekolah untuk menimba ilmu dan menjadikan sahsiah murid itu baik. Menjadikan murid itu dididik dan terdidik, baik budi bicaranya, sopan tutur bicaranya, elok rupa parahnya, cantik akhlaknya, sopan adabnya. Dan mudah-mudahan benda inilah, kalau kita dapat atasi isu yang saya highlightkan pada pembentakan ini, iaitu isu guru buli murid, mudah-mudahan kita dapat melahirkan satu generasi yang baik di masa akan datang. Saya berharap semua guru dan juga bakal guru terus menjaga maruah profession yang kita sandang ini, yang sedang kita sandang ini, dengan mendidik murid dengan penuh empati, kasih sayang dan tanggungjawab. Sekian saja daripada pembentangan saya. Terima kasih di atas perhatian dan masa yang diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So close to you.